Kita intro dulu. Puak-puak yang kutuk Ustaz Azhar Idrus ni, diorang ni ibarat tak dapat tanduk, ekor dia pulas. Hai, lain macam betul diorang ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini tularlah video yang ini yang memaparkan Syekh Hamid telah bertanyakan kepada Ustaz Azhar Idrus tentang amalan yang diamalkan oleh Ustaz Azhar sehingga menyebabkan kuliah-kuliah beliau ramai sangat orang, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Dan saya yakin Syekh Hamid ini bukan sekadar tanya soalan itu berdasarkan kepada kuliah itu saja, tetapi beliau telah memerhatikan kuliah-kuliah Ustaz Azhar Idrus yang sentiasa dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan, bahkan boleh katakan puluhan ribu orang, di mana semua tak sabar-sabar untuk menantikan kalam ilmu daripada da'i sejuta umat ini. Dan sudah tentulah Ustaz Azhar Idrus dengaran di diri dia, dia kata tak ada, ini bukan amalan apa-apa. Ini sekadar keberkatan, menumpang keberkatan ibu ayah mereka ini, iaitu para penonton yang lahirkan mereka. Keberkatan ibu ayah yang melahirkan mereka inilah yang menyebabkan mereka ini nak menjadi penuntut ilmu, nak menjadi talibul ilmi, datang ke majlis-majlis agama, kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Rendah diri Ustaz Azhar Idrus ni sangat-sangat luar biasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau orang lain, contoh macam saya lah contoh kan, mesti kata, oh tak ada, kita macam ni, oh kita macam tu. Tapi Ustaz Azhar kata, no, tak ada kaitan dengan saya. Ini semua keberkatan mak bapak diorang, no problem. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Video itu simple je. Cuma ada anak-anak papa yang cuba nak buat isu, merendah-rendahkan intelek dan juga keilmuan Ustaz Azhar dengan menyatakan, tengok Ustaz Azhar terpaksa minta bantuan penterjemah. Ustaz Azhar tak kerti cakap Arab. Macam mana jadi ustaz kau tak kerti cakap Arab? Macam mana nak menyampaikan ilmu-ilmu agama kau tak pandai bahasa Arab? Sedangkan banyak kuliah-kuliah agama ini, buku-buku agama dalam bahasa Arab sebagainya. Tengok Ustaz Azhar tak cukup sifat. Tengok ustaz-ustaz kami yang kami puja-puja, semua tiada cakap Arab dan sebagainya. Luar biasa betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sampai macam tu sekali mereka hentam Ustaz Azhar, ya tak? Dia macam ni lah. Kalau saya nak buat video untuk cerita pasal hal ni, orang akan tuduh saya ni taksub kepada Ustaz Azhar Idrus. Tapi lantaklah, nak kata saya taksub pun katalah, no problem. Lebih baik saya dikatakan taksub kepada seorang da'i berbandingan taksub kepada seorang yang tak nak sebutlah, nanti anak papa dok marah saya. Benda ni macam ni tau. Pertamanya anda kena faham satu perkara. Kepandaian dalam bahasa Arab itu bukan satu prasyarat untuk menjadi hebat dalam ilmu agama. Lagi sekali saya ulang, kepandaian dalam bahasa Arab itu tidak menjadi prasyarat untuk menjadi hebat dalam menyampaikan ilmu agama. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ini Allah itu maha bijaksana. Dia yang menciptakan kita semua. Dia yang menciptakan kita dengan pelbagai perbezaan dan juga bahasa-bahasa yang berbeza. Dan semua bahasa ini adalah datang daripada dia belaka. Memang betul, Islam ini berasal usul daripada tanah Arab. Diturunkan Allah melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dekat tanah Arab. Tetapi dalam masa yang sama juga, Islam ini telah berkembang ke seluruh dunia. Sampailah ke negeri Nusantara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tidak mengherankan pun sekiranya kalau banyak sekali kitab-kitab, buku-buku agama, kitab kuning untuk pondok dan sebagainya kan, segala benda lah ditulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa dan sebagainya. Sebab benda ini biasa. Ketika ulama-ulama Nusantara mengajarkan ilmu-ilmu pun, mereka dah terjemahkan siap-siap dah ilmu-ilmu agama yang datang dari bahasa Arab itu kepada bahasa tempatan supaya mudah untuk diajar dan difahami oleh masyarakat dekat sekitar situ, termasuklah mereka yang mendalami ilmu agama. Bukan saya tak pernah jumpa pun ustaz-ustaz dekat Malaysia ini yang tak berapa pandai cakap Arab, terutamanya mereka yang tidak mendapat pendidikan dekat tanah Arab sana. Ramai je ustaz-ustaz dekat negara kita ini yang mendapat pendidikan secara tempatan. Belajar dekat Malaysia saja, paling jauh pun dekat Indonesia. Mereka ini kebanyakannya tidak begitu fasih bahasa Arab. Bukan tak pandai, tak berapa fasih. Jadi untuk mengelakkan kesilapan dan juga ketidakfahaman mereka, mereka belajar ilmu-ilmu agama ni dalam bahasa masing-masing. Tak ada masalah pun sebenarnya. Siapa kena dosa belajar agama, mempelajari ilmu agama dalam bahasa Melayu, ataupun dalam bahasa Jawa, ataupun dalam bahasa Sunda. Tak dosa pun masalahnya. Nak belajar bahasa Tamil? Silakan. Nak belajar dalam bahasa Cina? Silakan. No problem. Dan kita kena faham satu perkara. Ustaz Azhar Idrus bukan seorang yang belajar dekat Arab. Beliau mendapat pendidikan agama di Nusantara ini. Guru-guru beliau adalah guru-guru yang dekat Nusantara ini, terutamanya dekat negara kita Malaysia. Terutamanya dekat negeri kelahiran beliau iaitu Terengganu. Jadi oleh kerana beliau ini tak keluar daripada Malaysia ini sangat, beliau tak pergi ke tanah Arab sangat, tak belajar dekat sana dan sebagainya. Jadi logiklah kalau beliau ini mungkin kurang fasih dalam bahasa Arab.
tetapi itu tidak merendahkan keilmuan beliau sebenarnya. Itu pun kalau kita tengok video ini sampai habis, di peringkat akhir video itu, kita nampak Ustaz Azhar Idrus ada berbual dengan Syekh Hamid ini berdua tanpa bantuan penterjemah. Bermaksud Ustaz Azhar ini faham, bukan tak reti cakap Arab. Cumanya kalau datang soalan daripada seorang yang hebat macam Syekh Hamid, of course dah Ustaz Azhar ni dia tak nak menafsirkan sendiri benda yang mungkin dia kurang mahir dan sebagainya. Jadi dia minta bantuan penterjemah. Tolong terjemahkan untuk aku sebab aku takut aku tak faham soalan dia. Nanti aku jawab salah. Lari pula ilmu yang aku nak sampaikan. Dosa pada aku. Bagi saya ini bukan menunjukkan kelemahan ilmu Ustaz Azhar. Tetapi ketinggian adab beliau. Beliau tahu mungkin beliau tak faham sangat dan sebagainya. Jadi beliau mengharapkan penterjemah. Okey, tolong terjemahkan betul-betul untuk aku supaya aku tidak tersalah faham maksud soalan tersebut. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan sekalian? Lagipun, ya, Ustaz Azhar mungkin tak fasih bahasa Arab. Tetapi ilmu-ilmu beliau yang disampaikan adalah betul belaka. Bukan kata saya, tetapi ramai ulama, terutamanya ulama-ulama dekat luar negara dan sebagainya yang datang untuk melihat ilmu yang disampaikan Ustaz Azhar ini semua betul belaka. Semuanya tepat. Kalau tidak, tak adalah Syekh Ali As-Sabuni pernah mengiktiraf Ustaz Azhar Idrus sebagai ulama yang paling hebat dekat Nusantara ini. Kalau tidak, tak adalah Dr. Zakir Naik juga menyatakan bahawa Ustaz Azhar Idrus adalah seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa. Dan mereka ini bukan calang-calang tuan-tuan dan puan sekalian. Lebih hebat daripada anak-anak papa yang duk nak pelikihkan ilmu Ustaz Azhar. Konon-kononnya kerana Ustaz Azhar tak boleh cakap Arab ni. Dan soalan terakhir saya untuk anak-anak papa kan macam Mantoba sebagai contohnya yang duk mempertikaikan ilmu Ustaz Azhar. Anda ni pandai cakap Arab ke? Ke pandai cakap Arab bila dia tanya, pandai cakap Arab tak? Pandai. Cuba cakap Arab sikit. Arab. Ke macam tu panggil korang. Kalau korang pun tak gerti apa, tak payah nak pelikirkan orang. Buat malu. Dahlah kita semua ini tak gerti apa belaka. Ilmu kita kecil ini je. Nak mempelikirkan seseorang yang hebat berilmu seperti Ustaz Azhar Idrus. Memang lain macam betul korang ni masalahnya kan. Tetapi biasalah anak-anak papa. Mereka akan sentiasa untuk mencari jalan merendah-rendahkan orang lain. Terutamanya yang tidak mereka sukai. Walaupun hakikatnya mereka itu jauh lebih bangang sebenarnya. Mungkinlah mereka menunggu agar satu hari nanti adalah orang yang akan tanyakan kepada mereka soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?